rendah. Memang tak ditarik tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, kita sambung idaman penuntut jilid yang pertama, muka surat 71 Rumi. Jawi 138 138 Jawi lah. Rumi 71. Masuk kita setelah selesai dalam bab apa awal-awal lagi tu, bab puasa awal tu. Masuklah syarat sah puasa. Masuk syarat sah puasa malam ni. Baru ni berkaitan dengan muqaddimah puasa. Masuk syarat sah puasa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syarat sah puasa adalah syarat bagi mengesahkan puasa itu 5 perkara. Ada 5 perkara ni baru sah. Langgar 5 perkara ni atau tak ada 5 perkara ni, tak sah puasa. Yang pertama, Islam. Maka tiada sah puasa orang kafir, oleh orang kafir. Orang kafir tak sah puasa dia. Ni puasa yang betul lah. Puasa betul. Puasa betul. Puasa yang dekat hospital tu, puasa tak betul tu. Tu nama je puasa. Kadang nak buat pembedahan tu, dia tulis puasa. Itu bukan puasa betul. Itu tak makan. Puasa dengan maksud tak makan, tak minum. Tak cukup syarat puasa tu. Puasa tu kerana nak buat pembedahan. Puasa yang kita maksudkan puasa kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak buat pembedahan kan. Tapi ni maksudnya puasa betul lah. Maka tak sah orang kafir puasa. Ada orang kafir, bila dia tengok orang Islam puasa, dia nak tengok orang pejabat, satu pejabat ni, dia nak macam ikut, nak follow lah, nak puasa juga. Dia pun puasa lah dengan maksud tak makan. Tak sah. Tak sah. Walaupun dia tak makan, tak minum. Kadang dia tengok seronok orang puasa, dia nak puasa juga, nak cuba puasa. Tak sah. Tak sah puasa dia sebab dia orang kafir. Kafir pula dia ada 2.
Yang tak sah ni kan, tak sah puasa kafir ada dua. Satu kafir asli, maksud dia lahir-lahir tu memang kafir turun-temurun. Kalau kafir asli ni tak sah, kalau dia puasa pun tak sah, dan tak wajib tuntut untuk dia puasa. Tak wajib tuntut. Kau kafir, wajib puasa, tak wajib tuntut sebab dia kafir. Kafir apa ni? Kafir asli, kafir original. Dan bila dia katalah dia masuk Islam, tak wajib qada yang dia tak puasa sebelum tu. Walaupun dia masuk Islam umur 60, dia kalau nak kira sejak balik berapa apa ni? Berapa kali je. Berapa bulan yang dia tak puasa? Bertahun. Maka tak perlu qada. Tak perlu qada. Sebab dia masuk Islam aja, maka dosa-dosa yang lepas semua Allah ampunkan. Tuntung orang yang masuk Islam, orang kafir masuk Islam. Ada satu lagi, kafir dia panggil kafir tak asli, kafir murtad. Kafir tu tak asli. Kafir ni pertama memang dia puasa pun tak sah juga, tak sah puasa dia. Cuma bila atau dituntut untuk dia kembali Islam, sebab dia Islam kemudian murtad kan, keluar Islam, dituntut untuk dia masuk Islam balik, dituntut oleh pemerintah. Bila katalah dia masuk Islam balik, dia wajib qada. Tu beza dia. Kafir asli bila masuk Islam tak wajib qada benda-benda yang lepas. Kafir tak asli, kafir murtad, ketika dia kafir ke murtad tu, dia puasa pun tak sah kalau dia puasa. Lebih-lebih lagi kalau dia tak puasa. Kalau dia masuk Islam balik, ketika dia murtad yang ditinggal tu, semua wajib dia qada balik. Tu sikitlah perbezaan orang kafir. Sekiranya seorang murtad sekalipun, sekiranya seorang murtad, sekiranya seorang itu murtad, sekalipun satu lahzah sedang ia berpuasa, dalam keadaan dia berpuasa, niscaya batal puasanya. Satu lahzah, satu saat, satu detik. Dia Islam, kemudian dia puasa. Ketika dia puasa tu dia murtad. Boleh jadi gitu? Boleh? Itu kena ngaji ya. Perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman boleh terjadi dengan tiga. Yang pertama, i'tiqad, pegangan dia. Yang kedua, boleh terjadi dengan perkataan yang disebut. Yang ketiga, boleh terjadi dengan perbuatan yang dia buat. Tiga. Ada berapa? 50 perkara yang membatalkan iman. Hati-hatilah. Mungkin dalam bab pegangan tak ada masalah kot. Ada tak tiba-tiba macam tak percaya Nabi? Ada kot. Tiba-tiba, ya Allah, ya ke Allah tu Tuhan? Mungkin tak ada masalah di sudut tu. Siapa berani? Dalam hati ni dia seorang je tahu. Tak kot, tak ada masalah kot kita dalam masalah tu. Tapi perkataan dan perbuatan mungkin cakap lebih kurang tentang ketuhanan lah. Cakap lebih kurang. Boleh jatuh murtad dengan sebab perkataannya. Tengok jadi apa? Kata tak boleh pergi, tak boleh apa? Kata perkara tu maksiat, perkara tu katalah benda orang pakat kata benda tu maksiat. Kena dia buat. Okey je. Kalau perkara tu dilarang, mesti Allah tegah, mesti Allah jatuhkan apa? Jadi turunkan bala dan sebagainya. Tapi tak ada pun. Hati-hati dengan cakap gitu. Hati-hati. Ataupun dengan perbuatan. Perbuatan ni biasanya menyembahlah, sembah makhluk lain yang dianggap sebagai Tuhan. Itu jadi murtad juga. Jadi katalah dia sedang berpuasa, keluar perkataan murtad dekat mulut dia. Keluar ataupun dia buat perbuatan murtad, ataupun dia terdetik di hati dia, bukan dia tak terdetik, tak kira lagi. Hati ni biasa tak ada masalah lah. Perbuatan dan perkataan tiba-tiba dia buat yang mana menyebabkan murtad. Dia perbuatan atau perkataan dia tadi. Dia sedang berpuasa. Lepas tu astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam balik katalah. Satu saat aja batal puasa. Cuma itulah bab perkara yang menyebabkan murtad ni banyak, ada 50. Ada dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Yang kedua, syarat sah puasa, berakal. Mesti ada akal, yakni ada tamyiz. Berakal, yakni ada tamyiz. Ataupun setengah kitab lain kata berakal dan tamyiz. Berakal, akil dan tamyiz. Tamyiz ni ada juga orang sebut mumayyiz. Maksudnya dapat beza yang baik buruk lah tamyiz ni.
Berakal yakni ada tamyiz. Berakal yakni dia dapat beza baik buruk. Iyalah. Kalau dia tak dapat beza baik buruk, kotor, bersih, tak dapat beza, maka memang tak tamyiz lah. Tamyiz ni dapat membezakan. Bila berakal yang dapat tamyiz, maka tidak sah puasa orang yang tiada mumayyiz dan yang hilang akal. Ada dua masalah kat sini. Yang pertama, orang yang tiada mumayyiz, yang tiada, tak dapat membezakan, yang tak dapat bezakan, biasanya budak-budak yang umur 2 tahun, 3 tahun, biasanya dia tidak mumayyiz lagi, dia tak dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk lagi. Mudah kata tidak berakal lagi. Maka jika dia puasa, tak sah. Ataupun mungkin dia dah besar, tapi sebab slow, kalau dia slow, dia masih lagi tamyiz, kadang-kadang mumayyiz. Dia jenis OKU yang slow. Tapi slow dia tu, dia tak dapat menerima pelajaran. Tak tahu, kalau dia nak buka seluar, dia buka je seluar kat mana-mana. Tu. Tapi kalau masih lagi boleh lagi, cuma lambat terima pelajaran je, kena ajar 10 kali baru faham, ajar 20 kali, 30 kali baru dia faham, itu masih lagi boleh menerima pelajaran. Ini yang tak boleh terima pelajaran. Maka orang ni puasa tak sah. Malah sebenarnya puasa tak sah, dia pun tak wajib puasa. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ni gila. Kalau dia gila daripada kecil, maka ahli syurga. Puasa tak wajib, kalau dia puasa pun tak sah. Itu kalau hilang akal daripada kecil. Kalau dia elok sioman tapi kadang-kadang hilang akal, ada orang jadi gini, ada. Kalau macam itulah gayanya, hilang akal tadi, maka ketika dia hilang akal tu, kat bawah, dia akan bincang di bawah nanti. Ketika dia hilang akal tu, maka batal puasa dia. Dia hilang akal walaupun sedetik sekalipun. Dia sioman, lepas tu hilang akal, gila kejap, lepas tu elok balik, puasa tetap batal. Itu nanti dia akan bahas di bawah tu. Okey, jadi tamyiz dan hilang akal. Apa lagi? Okey, wajib dari sudut budak-budak kan, budak-budak kan belum memayyiz lagi. Macam mana mak bapak wajib suruh pada umur 7 tahun? Dikiaskan dengan solat. Dikiaskan dengan solat. Jadi kalau katakanlah Nabi suruh murus sabiya bis salat idza balagha 7 sinin. Suruh anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Wajib suruh. Maka pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dikias. Kalau wajib suruh sembahyang, automatik wajib suruh tutup aurat. Wajib suruh wajib ajar berkaitan dengan najis. Wajib suruh semua lah, wajib suruh. Sebab Nabi suruh wajib solat je. Tapi mazhab Syafi'i dikiaskan semua. Termasuklah wajib suruh puasa. Tapi mazhab Maliki umur 7 tahun tak wajib suruh anak puasa. Dia nak puasa, tak nak puasa pun biarkan je sampai dia balik. Tu mazhab Maliki ada beza sikit. Tapi solat wajib suruh umur 7 tahun. Puasa tak wajib suruh. Mazhab Syafi'i puasa pun wajib suruh, solat pun wajib suruh. Nampak beza tak? Solat wajib suruh umur 7, wajib mak bapak suruh umur 7 tahun. Sama ada mazhab semua mazhab, keempat-empat mazhab. Solat mesti suruh umur 7 tahun. 7 tahun tu qamariyah. 7 tahun qamariyah. 6 tahun lebih lah kalau ikut IC dia 6 tahun lebih kalau ikut surat beranak. Wajib suruh solat. Mana-mana mazhab. Tapi puasa, mazhab Syafi'i suruh, wajib suruh, mak bapak wajib suruh anak puasa. Tapi mazhab Maliki tak wajib suruh. Nak begitu mana lagi berat? Solat lagi berat daripada puasa. Solat tak ada khilaf. Suruh anak puasa sebagai ajar dia. Sampai umur 10. Nabi kata umur 10 tak sembahyang pukul. Kalau tak puasa pun pukul. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak boleh. Mazhab Maliki tak boleh pukul. Tak boleh pukul. Okey, sekiranya habis. Itu sikitlah tentang budak-budak ni. Itu kalau budak-budak yang umur 7 tahun, 10 tahun. Kalau itu kanak-kanak lah. Kalau kanak-kanak umur 30, 40 tahun, itu itu tembak je dengan senapan gajah.
Sekiranya seorang kena gila. Kena gila. Pada satu lahzah, satu saat. Sedang ia berpuasa, ni saya batal puasanya. Dia elok-elok tu main gila. Satu saat aja. Tu elok balik. Apa hal tadi? Mu gila tadi. Tadi gila, jadi gila kejap tadi. Maka batal puasa. Kalau dia sedang berpuasa. Batal. Walaupun satu saat. Ada orang gini. Ada. Okey. Yang hilang akal. Kalau nyanyok tergolong dalam gila. Jadi maknanya orang yang nyanyok sungguh. Nyanyok tahap 4. Nyanyok sungguh. Maka dia tak wajib puasa dan tak kena fidyah. Sebab macam dia tergolong dalam gila, nyanyok. Jadi kalau katalah orang tu nyanyok, tak perlu fikir pasal fidyah dia. Tak perlu. Dan tak perlu suruh dia puasa pun. Dia dah nyanyok. Tapi nyanyok tahap 4. Nyanyok ada 4 tahap. Nyanyok tahap 1 ni semua ada kot. Ada tak nyanyok? Buah kunci kat sini, cari part lain. Ada? Tu nyanyok tahap 1. Yang tu wajib puasa, wajib sembahyang. Jangan buat, aku dah nyanyok, tak wajib puasa. Kenapa? Letak kunci dalam baju ni, pergi cari habis kat dapur orang cari. Nyanyok. Itu nyanyok tahap 1. Itu wajib puasa, wajib sembahyang, semua wajib. Tahap 2, dia berat sikit lah. Dia berat. Letak motor sini. Boleh bawa motor lagi maknanya. Tapi cari motor sini. Puas cari. Lepas jam baru Allah lupa. Tu nyanyok tahap 2. Iaitu wajib puasa, wajib sembahyang. Tahap 3, nyanyok tahap 3, letak parking kereta. Last sekali kata kereta hilang. Bawa pergi report polis. Tu tahap 3. Lepas tu sampaikan polis tu tahu dah. Kalau pak cik ni datang buat report, jangan ambil. Tu tahap 3. Mana dia boleh berjalan lagi, boleh kencing elok lagi lah maknanya. Cuma bila dia lupa tu, dia yakin ianya betul. Aku letak kat sini, kereta aku dah hilang. Pergi buat report. Maknanya dia masih lagi boleh uruskan diri dia. Tapi bila dia yakin satu benda tu, dia yakin sungguh. Sedangkan salah. Yang tahap 2 ni, dia masih lagi tahu macam ya kot. Dia masih lagi tak yakin dengan diri sendiri. Tahap 1 tu biasa lah. Nyanyuk tahap 1 tu banyak akan semut. Memang selalu jadilah. Tahap 2 ni dia ada 50-50 juga. Macam ya kot, ya. Salah. Tahap 3 tak? Tahap 3 dia yakin. Dia buat salah dan dia yakin dia tu betul. Sehinggalah terbukti. Dia jadi macam malu-malu gitu. Siap buat report polis. Tahap 4, tak boleh kontrol lah. Kencing ikut dan, tak kira dah. Tanya orang, Pok mak mana Pok mak? Pok mak jiran kita. Pok mak jiran. Pok mak mana? Pok mak aku dah meninggal 30 tahun dah. Itu tu. Seram je dengar. Seram je. Tiba-tiba tengah-tengah bercakap, mai duduk sini. Mai, kita tengok. Tak ada orang pun. Mai duduk. Ambil air. Kita ni kenal apa benda ni. Saka ke apa kita kata. Tak nyanyok tahap 4. Memang gitu. Duduk dalam kereta kan. Orang sebelah dah bawa, dia tak boleh bawa kereta dah. Biasa nyanyok tahap 4 ni. Tiba-tiba je buka laci. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil wuduk. Air tak ada. Kita nak dulu tempat gelap. Meremang belum lama. Itu tahap 4 dah. Tak boleh buat apa. Itu najis ke main. Najis dah ambil main najis. Dia tak kira dah. Tahap 4. Yang kata nyanyok tahap 4 ni yang tak wajib puasa. Dan tak wajib fidyah. Yang tahap 2, tahap 3, yang on off ni, ketika dia nyanyok tu, ialah tak wajib. Ketika dia off tu, ketika dia on dia punya nyanyok tu, tak wajib. Ketika dia off, dia dah siuman balik, waktu tu dia wajib. Cuma tahap 3 ni yang paling susah sekali nak jaga. Anak-anak kena kesabaran yang sangat tinggi untuk jaga tahap 3 ni. Tahap 4 dah tahu dah. Tahap 4 memang tak boleh buat apa lah. Macam jaga baby yang tahap 3 ni. Sebab yang menjaga ni dia kena betul-betul tengok. Ni tahap ini tengah on ke tengah off? Tengah on. Orang datang rumah, anak-anak datang rumah, mak dah makan. 3 hari dah aku tak makan. Adikmu tak bagi aku makan. Tu hati-hati tu. Hati-hati tu. Aku suruh mu jaga, aku bagi duit tiap-tiap bulan. Aku ada kerja, aku tak boleh jaga. Sampai hati buat kat mak macam tu. Jangan percaya ini orang. Ini kadang-kadang kita bercakap dengan adik-adik kan, kita bercakap padahal kita tak tahu. Mu jagalah, tiba tengok sehari tengok. Yang jaga ni dia yang tahu.
Yang tahap 3 ni. Termasuk tahap 4 lah. Tahap 4 tu semua dah faham dah, dia jadi bayi. Berak dia semua kena basuh, orang dah faham dah. Dah terima hakikat itu. Yang tahap 3 ni. Kejap okey, kejap tak okey. Kejap okey, kejap tak okey. Sangat susah nak jaga. Tahap 3 ni. Hei, aku kena kurung. Aku dah seminggu aku kena kurung. Yang siapa dia cakap ke siapa? Dia cakap orang datang. Kawan-kawan dia datang nak ziarah. Apa khabar? Khabar tak baik. Seminggu dah kena kurung. Cakap orang pandai. Kan aku kurung seminggu dah. Hati-hati. Kita yang dengar ni hati-hati. Kita pun pandang serong yang orang jaga tu. Oh, jangan gitu. Yang tahap 3 ni pandai berlakon tu. Aduh sakit ni. Kena pukul sakit. Hati-hati tahap 3 ni. Hati-hati. Pandai berlakon tu. Nyanyuk memang kena kesabaran yang tinggi. Kesabaran dia mesti sangat tinggi. Orang kata tahap 3 dengan tahap 4 lebih senang jaga tahap 4. Sebab kita terima hakikat bahawa kena basuh berak dia, kena pakai diaper dia hari-hari, kena suap dengan dia makan. Kalau bagi dia makan sendiri habis berterabur. Kita dah terima hakikat benda tu. Tapi tahap 3 ni kadang-kadang masih elok bercakap elok. Cakap cerita tentang lama-lama, cerita ingat balik. Ingat lagi 30 tahun lepas dia ingat lagi. Kita tiba-tiba bertukar macam tu. So switch. Jangan semayang. Semayang apa? Aku semayang dah. Tadi tak ada semayang. Aku semayang dah. Kalau lepas semayang, habis semayang apa semua, cepatlah. Cepat apa? Aku tak semayang lagi ni. Baru 5 minit semayang. Ni yang tahap 3 ni. Susah. Kan dah semayang dah tadi. Sebila semayang. Hati-hati tu. Yang tahap 3 sangat susah. Itulah kata jaga mak bapak, jaga orang tua. Syurga. Itulah lubuk syurga. Ingat senang-senang dapat syurga. Kalau dia angkat suara ketika itu, masa tak ada lah syurga. Tapi memang betul-betul tahap 3, tahap 4 memang siapa dapat jaga, itulah lubuk pahala dia. Lubuk sahur. Itu kalau nyanyok nyanyok. Sekiranya seorang kena gila, dia jadi gila ataupun termasuk nyanyok tu, pada satu ketika dia berpuasa, satu lahzah, satu saat. Satu lahzah, satu saat. Orang dulu panggil satu lahzah ni seperludah. Satu lahzah, seperludah. Maksudnya kejap sangat, macam ludah. Ludah apa saat? Tuih, satu saat. Macam tu lah. Satu lahzah. Sedang ia berpuasa, ni saya batal puasanya, hilang akal. Tetapi yang tadi tu hilang akal gila. Tetapi kalau pitam atau mabuk, pitam atau mabuk bukan hilang akal. Pitam atau mabuk, tambah lagi satu boleh kata pengsan, tambah lagi satu boleh kata koma. Itu semua adik-beradik tu. Pitam, mabuk sedar. Pitam ni dia macam tidur. Jadi mabuk lain lah. Pitam, koma, pengsan. Tu semua adik-beradik tu. Kalau mabuk, dia sedar. Cuma dia tak hilang akal. Mabuk, dia lebih kepada mabuk. Mabuk ni bukan gila. Bukan hilang akal. Mabuk lah. Jadi kalau pitam, kita ambil pitam lah. Pitam, dia punya pitam, pengsan, koma. 3 ni sama. Ada pitam yang gelap-gelap mata tu kan. Itu tak masuk. Itu masih lagi tak dinamakan pengsan lah. Setakat pitam darah rendah. Itu pitam. Yang itu tak batal puasa. Tak batal. Pitam. Kalau pitam sekejap. Kalau seminit, tumbang seminit, dia panggil apa? Pitam ke pengsan? Pengsan. Seminit pun panggil pengsan dah. Pitam kot. Kalau sejam, baru pun pengsan tak? Pengsan tak? Sejam baru. Takkan? Dia pitam sejam. Pitam ni biasa sekejap je kan. Istilah ni kita main bahasa. Dia tak kisah pun apa-apa pun. Cuma kita cuba. Kalau pitam ni mungkin kita kata 5 minit ke bawah lah kot. Boleh kot. Sesuai lah kata pitam. Tapi kalau 3 jam pitam, itu bukan pitam. Ataupun gelap mata itu berapa saat je tu, 30 saat dia panggil gelap mata. Kalau pengsan mungkin lama sikit. Kalau sejam 2 jam kita panggil pengsan, lama sikit. Kalau koma, takkan dia di koma sejam. Mana ada koma? Dia orang panggil pengsan. Sejam panggil pengsan. Koma ni mungkin lama sikit kot. Beberapa hari dia panggil koma.
Koma. Tu koma. Kalau titik, game over. Titik habis. Noktah. Jadi maknanya koma ni agak lama sikit. Jadi kalau macam tu, kalau pitam, yang mana pitam tadi, ketika dia puasa dia pitam. Dia koma atau dia pengsan. Okey? Yang ada siumannya, tapi dia sedar, walaupun satu lahzah, walaupun satu saat sekalipun, dalam sepanjang hari itu sah puasanya. Macam mana? Dia pitam ke koma ke pengsan sepanjang hari. Sepanjang. Daripada sebelum subuh sampai lepas maghrib. Kalau kita nak istilahkan pitam sepanjang hari. Nak istilahkan koma sepanjang hari. Siang tu, daripada sebelum subuh sampai selepas maghrib. Kalau kita nak istilahkan pengsan sepanjang hari, maka puasanya tak sah. Untuk puasa dia sah, dia mesti siuman walau satu lahzah, walaupun satu saat. Dia pengsan, lepas tu dia celik mata. Aku pengsan. Pengsan balik. Lepas tu sehingga ke maghrib. Lepas maghrib baru sedar, maka puasa dia sah. Jadi untuk puasa sah, bagi orang yang pitam, koma, pengsan ni, dia mesti sedar walaupun satu lahzah, walaupun satu saat, dia sedar. Kalau sepanjang hari, siang hari itu dia pengsan, maka puasanya tak sah. Puasanya tak sah. Cuma kita fikir balik masa macam ni, masa bila dia niat. Mungkin dia niat sebulan lah. Ataupun dia niat sebelum tidur. Sebelum tidur dia niat. Lepas tu tak bangun-bangun sampai maghrib baru bangun. Lepas maghrib baru bangun. Bukan tidur. Maka tak sah. Tapi kalau dia celik sekejap, pukul 6 pengsan balik, maka sah dah puasa dia. Jadi untuk sah puasa mesti sekurang-kurangnya satu lahzah, satu saat untuk dia sedar. Kalau dia pengsan tadi, koma ke pengsan ke pitam tadi, selepas subuh, maksudnya dah puasa lah selepas subuh, sedar selepas maghrib, sah lah sebab dia pengsan selepas subuh. Kalau dia pengsan sebelum subuh, dia sedar sebelum maghrib, sah. Tapi dengan syarat dia niat lah. Dia kena niat puasa. Kalau tak niat tak syarat, dia niat dah puasa malam tu, kemudian dia pengsan, dia sedar-sedar lagi 1 minit orang duk tengah bersiap nak buka puasa ni, dia sedar. Dia sedar-sedar 1 minit azan masuk waktu, maka puasa dia sah. Jadi kita nak faham kaedahnya adalah, jika dia pengsan tadi, mesti dia kena sedar siang hari, daripada subuh sampai ke maghrib, mana-mana tak kisah, dia sedar walaupun satu saat, lepas tu dia pengsan balik, maka baru sah. Kalau sepenuh masa dia pengsan, siang lagi sepenuhnya, walaupun dia niat malam tu, niat dah nak tidur, niat puasa, kemudian tak sedar-sedar sampai lepas maghrib baru sedar, puasanya tak sah walaupun dia niat. Jadi nak sah, dia kena sedar walaupun satu lahzah. Ada orang koma tau. Dia koma, kalau dia koma, macam kalau yang di hospital tu kan, dia koma, maka di sini kena tahu adakah otak dia berfungsi atau tidak, adakah otak dia berjalan atau tidak. Kalau akal dia masih lagi berfungsi, kalau akal dia masih lagi berfungsi, macam mana? Akal jalan lagi. Dia macam orang sakit yang tak ada harapan sembuh. Jadi maknanya kalau doktor kata akal dia masih berfungsi, cuma dia je koma, cuma dia je pengsan ataupun koma, maka dia macam orang sakit tak ada harapan sembuh, iaitu tak wajib puasa. Macam nak puasa dia pengsan kan, tapi satu hari satu cepat, wajib bayar pidyah saja, satu hari satu cepat. Itu kalau dia koma dalam keadaan akal dia masih lagi berfungsi. Tapi kalau akal dia dah tak berfungsi, maka dia dikira tidak mukallaf. Dengan maksud luput syarat wajib puasa dan tak wajib puasa, tak wajib pidyah. Itu kena tahu juga kat situ. Kalau tidur sepanjang hari, tidur kat bawah. Adapun tidur tidak batal puasa sekalipun sehari suntuk.
Jadi tidur sepanjang hari masih lagi sah puasa. Pitam sepanjang hari ataupun pengsan sepanjang hari, koma sepanjang hari, tak sah puasa. Gila sepanjang hari, tak wajib puasa, gugur kewajipan puasa, dan tak wajib fidyah, dan tak wajib qada. Adapun tidur tidak batal puasa sekalipun sehari suntuk. Uyo. Maknanya macam mana? Dia tidur sebelum subuh, dia niat puasa lah. Lepas tidur tak bangun-bangun sampai maghrib. Dah tidur. Tak, bukan pengsan tidur. Kalau pengsan dah sebut tadi, pengsan lain. Ni tidur sepanjang, tak jaga-jaga, maka puasanya sah sebab dia niat sebelum tidur. Adakah dia berdosa kerana tak sembahyang? Tak berdosa. Tidur tak berdosa. Tapi kalau jaga tidur balik tu baru berdosa. Dia tak jaga, tidur sepanjang, tak berdosa. Tapi dia wajib qada sembahyang dia. Sembahyang wajib qada. Puasa sah sebab dia tidur. Dia tidur. Panjang tidur. Koma yang paling lama sedar kembali 17 tahun. Masuk apa world record. Dia koma 17 tahun, lepas tu dia sedar balik. 17 tahun. Lama. Koma yang paling lama, lepas tu tak sedar-sedar. Maksudnya koma paling lama kemudian mati 42 tahun. Tu world record. Tidur yang paling lama berapa hari? Tak sedar-sedar. Tidur paling lama. Koma yang paling lama, lepas tu sedar kembali 17 tahun. Koma yang paling lama tapi tak, lepas tu mati, tak sedar, 42 tahun. Tidur yang paling lama 300 tahun. Uish, gila tidur 300 tahun. Ashabul Kahf walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Allah tidurkan dia 300 tahun dan tambah 9. 300 tahun tambah 9. Wazdadu tis'a. 300 tahun tambah 9. Ulama pun kaji. Kenapa dalam Quran surah Kahfi ni Allah sebut Allah tidurkan dia 300 tahun. Lepas tu tambah 9. Katalah 309 terus. Kenapa 300 tambah 9? Lepas dibuat kajian, kan ada perbezaan di antara tarikh atau kalender Islam dengan kalender Masihi kan? Beza dia berapa? 30 tahun 30 tahun 30 tahun hijrah kita panggil Qamariyah, 31 tahun Masihi. Maknanya setahun beza. 30 tahun Qamariyah, Masihi ini 31. Maknanya 30 tahun setahun. Kalau 300 tahun dia tak sampai 10, 9 aja. Kalau tepatnya 10, 9. Jadi sebab tu kalau ikut 300 tahun, kalau bulan Islam dah 300 tu perbezaan tu. Oh, hebat. Maknanya perbezaan di antara Masihi dengan Qamariyah. Qamariyah dengan Syamsiah. Bezanya 9 tahun dalam masa 300 tahun tu, ada beza 9 tahun. Sebab tu dalam surah Kahfi tu wala bisu fi kahfihim salasamiatin. Ditidurkan 300 tahun. Wazdadu tis'a dan ditambah 9. 300 tahun pada kiraan Masihi, 309 tahun pada kiraan Qamariyah. Kenapa jadi gitu? Sebab sebulan ada beza sehari. Kan? 29 30 31 adakan beza sehari. Sebulan ambil sehari. Sehinggalah 300 tahun, akhir sekali dia jadi 9 tahun perbezaan. Kira tak percaya. Orang yang dah berumur 60 sebenarnya dia dah 62. Ni orang tak berapa suka guna. Sebab tu orang tak berapa suka guna Qamariyah, sebab cepat tua. Orang nak lambat tu cepat tu. Kalau yang 60 tu sebenarnya 62. Sebab 30 tahun setahun kan. Yang ketiga,
Orang yang tidurkan kenapa? Ditidurkan. Oh, ditidurkan lah. Ramadan tu malam tu dia dah niat. Saya tu terus tu ditidurkan. Lepas tu dia boleh sedar sampai maghrib. Ditidurkan sebab obat tu lah kan? Dia di bawah koma, di bawah pengsan. Dia bukan tidur. Ditidurkan tu cuma istilah Melayu je. Ditidurkan. Kenapa kata ditidurkan? Sebab nak bagi sedar hati. Sepatutnya dikomakan. Yang biasanya bila koma terus jadi titik. Biasanya. Pesan tak? Tu. Dia bukan tidur sebenarnya. Tak kisah tak yang apa. Kau cuba perhati persen yang dikomakan. Dia bukan tidur. Kalau tidur gerak bangun. Berapa persen orang tidur gerak balik tak bangun? Sangat kecil persen dia. Memang ada kan orang mati dalam tidur, bila gerak balik mesti dia akan bangun. Persen untuk tak bangun-bangun sangat kecil. Tapi bila dikomakan, memang persen sangat tinggi untuk daripada koma tu jadi titik, noktah. Game over. Game over terus. Jadi sebenarnya koma. Jadi kalau macam tu, koma tu bila koma macam tu, maka hukumnya hukum koma, iaitu kalau sepenuh hari tak wajib puasa. Kalau 10 pagi tu masih untuk hari tu sah. Kalau kata dia sebulan, untuk hari tu je sah. Hari kedua tu dah kira selesai. Tak ada qada, tak ada apa. Tu kadang-kadang istilah tu penting juga. Kita panggil ditidurkan. Tu koma tu, dia lebih pada pengsan. Dia kalau dia gini, beza tidur dengan koma. Tidur tidur ni kita boleh jaga. Kejut dia jaga. Koma dia jaga sendiri. Tidur ada orang kalau angkat jiru air tak jaga-jaga. Itu dah pengsan, itu bukan tidur dah tu. Jadi maknanya kalau tidur gerak gitu, maka dia akan sedar. Tapi kalau koma ataupun pengsan, gerak pun dia tak sedar. Dia sedar bila? Sedar sendiri. Bila sebut sedar sendiri, itu maknanya koma. Dia tidak boleh disedarkan oleh kuasa manusia. Macam tu kot. Tapi kalau tidur, dia boleh disedarkan oleh kuasa manusia. Yalah. Dia gua air ambil gerak ni, dia akan sedar. Yang ketiga. Satu lagi yang ketiga, sekejap lagi. Suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Sambung yang ketiga lepas azan. Ketiga.
Yang ketiga, perkara yang syarat sah puasa. Maksudnya kalau jadi yang tiga ni, tak sahlah puasa. Ini penting. Ini kena ajar dekat isteri. Kalau tidak, isteri tak tahu. Bila isteri tak tahu, tak sah puasa isteri. Suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Dari itu batal puasa jika haid atau nifas sedang berpuasa sekalipun satu lahzah. Satu lahzah lagi. Lahzah aja ini. Satu saat. Jadi, apabila seorang perempuan sedang berpuasa, keluar darah. Yang mana keluar darah tu, bila keluar, dia ada banyak kemungkinan. Bila keluar, baru keluar, saat yang pertama keluar, minit yang pertama keluar, maka banyak kemungkinan di situ. Yang pertama, kemungkinan itu haid. Boleh jadi. Boleh jadi juga kemungkinan itu istihadah. Boleh jadi juga. Tapi bab nifas lepas melahirkan kan, tak logik lah kita bagi contoh nifas tu. Sebenarnya boleh je kalau nak bagi contoh nifas, tapi tak nak panjang lah. Jadi suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Jadi bila seorang perempuan tu sedang berpuasa, kemudian keluar darah, walaupun baru 1 minit, maka kemungkinan darah yang keluar tu mungkin haid, mungkin juga istihadah. Tapi jika kemungkinan itu haid, kemungkinan darah yang keluar itu adalah haid, maka batal puasa. Jika yang keluar darah tu tidak ada kemungkinan haid, mesti garanti istihadah. Ni cerita minit pertama ni. Keluar darah minit yang pertama. Tak tahu lagi lepas ni bersambung sehari, 2 hari, 3 hari, tak tahu. Ni minit yang pertama baru. Tengah puasa, siang hari, keluar darah. Kadang-kadang ia mempunyai kemungkinan ia adalah haid, sebab cukup syarat haid. Ataupun masa yang boleh, masa yang terboleh kedatangan haid. Masa yang jika ianya haid, sah haid itu. Ya? Maka batal puasa. Jika darah yang keluar itu istihadah, tak mungkin boleh jadi haid kerana tak cukup syarat, maka puasanya tak batal. Boleh faham? Okey. Jadi macam mana nak tahu bila darah tu keluar? Macam mana nak tahu dia mungkin haid ataupun dia adalah istihadah? Kena mengaji apa tu. Jika cukup syarat, iaitu telah suci 15 hari. Sebelum tu dah suci 15 hari. Kemudian keluar darah yang tadi tu, maka darah yang keluar tu mungkin haid. Mungkin, baru tak semestinya mungkin. Maka batal puasa dia. Tapi kalau suci dia tak sampai 15 hari lagi, keluar darah, tak mungkin ianya haid. Suci tak cukup 15 hari, sekurang-kurang suci tak cukup, maka keluar darah, maka darah itu tak mungkin haid, maka dia adalah istihadah, puasa tak batal. Saya tak jelaskan panjang-panjang lambat ni. Saya jelaskan sekali lalu je. Tak faham sudah, macam tu je. Sebab bab ni kena mengaji sungguh Mana boleh main-main sekali-sekali petik-petik gitu. Ngaji sungguh ngaji sungguh. Jadi okey, jika darah yang keluar itu berkemungkinan ianya haid, maka batal puasa tadi. Batal puasa. Kemudian darah itu berterusan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kemudian dia berhenti sebelum cukup 24 jam. Maka sebenarnya darah itu bukan haid, tapi puasanya telah batal. Jadi dia wajib qada lah nanti. Tapi sebenarnya puasa sebenarnya darah itu bukan haid, dia adalah istihadah kerana tak cukup sekurang-kurang haid 24 jam. Tapi ketika keluar tu ada kemungkinan tak dia haid. Ada kemungkinan. Mana tahu ada kemungkinan haid? Sebab dah suci 15 hari sebelum tu. Dah suci 15 hari sebelum tu. Maka ada kemungkinan ianya haid. Walaupun ada juga kemungkinan ianya bukan haid, iaitu bila darah yang keluar tadi, yang baru minit yang pertama ni tak cukup 24 jam, lepas tu dia berhenti. Bila dia berhenti, sebenarnya itu adalah istihadah, dia bukan haid. Jadi sepatutnya, bukan sepatutnya lah, dia dah, walaupun begitu dia telah batal awal-awal lagi. Sebab ketika keluar darah tadi, masa tu terboleh kedatangan haid. Kalau kata haid tu sah, iaitu dah suci 15 hari. Jadi nak tahu ianya adalah haid pasti atau tidak, kena tunggu 24 jam. Jika lebih 24 jam, betul lah tadi, yang batal tu memang betul lah. Memang betul, dan
dia kena qada lah puasa dia, dan sebenarnya memang dia haid sebab dah lebih 24 jam dah. Tapi tiba-tiba berhenti sebelum 24 jam darah tadi, rupa-rupanya yang dia sangkakan haid itu istihadah, puasa tetap batal. Faham, tak faham sudah. Okey. Macam tu juga nifas. Ini kena ngaji sungguh ni, ini mana boleh main begini. Okey. Nifas. Nifas pun macam tu juga. Saya tak tahulah, saya terangkan aja lah. Nifas ni sama juga. Sedangkan nifas ni setelah melahirkan. Ada keadaan lepas melahirkan nifas tak keluar. Mungkin pembedahan tu, anak tu keluar kot tingkap, tak nak keluar kot pintu. Buat pembedahan kot luar, oleh kerana anak tu lahir bukan secara normal, caesar, dia belah dan dia angkat keluar ke atas. Maka biasanya darah tak keluar, nifas tak keluar, sebab bukan saluran yang betul, bukan kot pintu, kot tingkap. Jadi bila keluar gitu, dah buat jahit apa semua dah, maka macam mana tu? Wajib solat, wajib puasa kalau bulan Ramadan, walaupun baru lepas melahirkan. Kenapa? Tak ada nifas. Bila tak ada nifas, tak ada mani' ibadah, tak ada penghalang ibadah. Maka wajib dia mandi dan semayang. Bab semayang tu kita biar dulu. Kita nak bahas bab puasa. Kemudian masuk, katalah selak anak tu berumur 3 hari dah. Selang 3 hari bulan Ramadan, katakanlah. Anak tu dah umur 3 hari bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, wajib dia puasa. Wajib dia puasa. Sebab apa? Baru lepas melahirkan 3 hari. Wajib puasa. Sebab tidak ada mani' ibadah. Bila dia wajib puasa, dia puasa. Bila dia puasa, katakanlah puasa, tiba-tiba keluar darah. Masa puasa tu keluar darah. Sedangkan ketika melahirkan tak keluar darah. Walaupun satu lahzah, walaupun satu titik, dia adalah nifas dan terbatal puasa dia. Kerana sekurang-kurang nifas adalah 1 bulan, 1 minggu, 1 soal ni. Satu apa? Sekurang-kurang nifas. Rasa anak dah boleh buat tim bola dah ni. Dia takkan tak tahu nifas apa ni. Sekurang-kurang nifas 1 hari. Seorang tak boleh jawab. Sekurang-kurang nifas 40, bukan? Tawaklah seorang wakil. Sekurang-kurang nifas ni baru lepas melahirkan. Semua orang sini tak ada anak kot. Sekurang-kurang nifas 1 jam, bukan? 1 jam buat ni. Sekurang-kurang nifas 44 hari. Betul? Mana pula? Kalau perempuan tu tak kerti, dia tanya laki dia. Laki pun wajib juga, kena tahu. Maka sekurang-kurang nifas adalah 3 hari. 3 hari. Sekurang-kurang nifas adalah 7 hari. Semua salah. Sekurang-kurang nifas adalah 1 lahzah, 1 saat. Sekurang-kurang nifas 1 saat. Sebanyak-banyak nifas 40. Betul? 50, 55, 40. Salah. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. 60 hari. 1440 jam. Sebanyak-banyak nifas. Sekurang-kurang nifas 1 saat, 1 detik. Sebanyak-banyak 1440 jam ataupun 60 hari, 60 malam. Sekurang-kurang haid 6 hari, kan? 7, 8, 5. Sekurang-kurang 1 hari 24 jam sekurang-kurang haid. Sebanyak-banyak haid 3 bulan, kan? 14 hari, 15. 15 hari. Banyak betul yang tu. Saja je. Aduh, jeng kereng je ni, jeng kereng. Okey, sikit lagi. Lagi 2 minit lagi. Jadi, jika keluar anak melahir, maksudnya buat pembedahan ke, tak keluar nifas, selagi ketika tak keluar, katalah 10 hari tak keluar darah lepas melahirkan, boleh jadi. Kemudian bulan Ramadan dia puasa. Bila dia puasa, keluar darah walaupun setitik, dia adalah nifas. Kerana jika keluar darah setelah melahirkan tak keluar darah, setelah melahirkan terus keluar darah, tu nifas lah, tak payah cerita lah tu. Keluar anak terus keluar darah, tu nifas lah, confirm dah. Tapi kalau keluar anak, darah tak keluar, biasanya pembedahan, masa dia adalah 15 hari. Jika suci 15 hari, jika tak ada darah 15 hari setelah melahirkan, 15 hari tu 360 jam,
15 kali 24. Kemudian baru keluar darah. Setelah 360 jam. Setelah 15 hari, 15 malam. Tak langsung tak ada. Maka darah yang keluar tu adalah haid. Bukan nifas dah. Maka kelahiran tu tak ada nifas. Tapi kalau masih lagi dalam 15 hari, 15 malam, setelah melahirkan, baru keluar darah, walaupun setitik, dia adalah nifas. Cukup setakat tu lah. Lebih-lebih nanti kan pening. Balik mengakak, orang kat balik mengakak. Tak boleh berjalan. Okey. Jadi, kalau katalah, kena beri ajar isteri ni, kedatangan haid, dia sedang berpuasa. Sedang berpuasa, perempuan ini sedang berpuasa, kemudian haid datang. Maka batal kan? Batal puasa. Bila batal puasa, adakah sunat imsak? Apa maksud imsak? Adakah sunat tak makan? Imsak tu tak makan. Ni soalan juga ni. Jika perempuan itu sedang berpuasa, tiba-tiba pukul 1 tengah hari lah, maksudnya tengah-tengah puasa, keluar haid, maka batal puasa. Soalannya adalah, adakah sunat tak makan? Perempuan tadi, sunat tak makan. Tapi puasa dah batal lah. Adakah sunat tak makan? Kalau istilah syarak dia panggil, adakah sunat imsak? Sunat. Menghormati. Orang yang kedatangan haid siang hari, maka batal puasanya. Tak sunat imsak. Maksudnya, tak sunat tak makan. Tak sunat tak makan. Tak sunat tak makan. Maksudnya makan pun makanlah, tak makan pun tak apa. Dia tak ada makruh ke apa. Istilah dia panggil tak sunat imsak. Tak sunat tak makan. Kenapa tak makan ni? Sebab menghormati, bila menghormati dapat pahala sunat tak makan tadi. Tidak. Berbeza dengan yang tadi saya faham dekat mana. Ni sebenarnya bertukar. Berbeza dengan jika dia memang haid, maka tak puasa. Haid memang, katalah 6 hari dah tak puasa. Kemudian subuh, bila subuh masih lagi haid, tak puasa lah kan. Pukul 1 haid berhenti. Apa beza dengan tadi? Tadi dia sedang berpuasa, datang darah, maka puasa batal. Tak sunat imsak, tak sunat tak makan. Tak sunat tidak makan, tak sunat tak makan. Tak sunat. Tapi kalau dia sedang haid, maka dia tidak berpuasa. Pada pukul 1 tengah hari berhenti. Yang itu baru sunat imsak. Sunat tak makan. Tak makan dapat pahala. Jadi maknanya yang kata tak makan tadi, yang menghormati tadi tu, bukan semua. Hanya perempuan yang haid, maknanya dia tak puasa, kemudian darah berhenti pukul 10 pagi. Maka sunat bagi perempuan tadi tak makan. Puasa memang tak sah, memang tak puasa, bukan nak sah apa, tak puasa pun. Tak makan sampai maghrib, buka puasa konon-konon. Buka puasa dengan ramai-ramai, sedangkan dia tak puasa. Tapi dengan dia tak makan tu dapat pahala. Sunat tak makan. Tapi kalau dia sedang berpuasa, tiba-tiba keluar haid, puasa batal. Tak sunat tak makan. Makan, bantai. Makan, tak sunat. Habis. Nombor 4 akan datang. Tak cukup, tak habis lagi. Niat iaitu wajib ditakyinkan, ditentukan niat pada puasa fardu seperti Ramadan atau qada atau nazar atau kifarah akan datang. Sebab tu sangat baik, cantik, timing dah cantik. Kita masuk bab puasa, lagi berapa bulan? 2 bulan lagi nak puasa. Tu cantik. Kalau dulu dah lagi 2 minggu tu, laju. Tak sempat masuk pidiah. Sebab nak cepat nak Ramadan ni. Biasa lagi seminggu 2 minggu nak Ramadan, masa tu mesti nak bab puasa kan. Laju banyak benda tak boleh masuk. Sebab nak ambil yang detail-detail ni. Yang detail-detail tak boleh ambil. Tapi sekarang ni ada masa dan kita punya timing cantik. Jadi kita berhenti dulu situ. Kita bahas pula lepas ni bab niat. Wallahu alam. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.